أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Tanggal 11 Ogos 1956, di Kampung Buaung yang terletak di Pulau Pemanggil, Johor, telah lahir seorang putera hasil perkongsian hidup Encik Abdul Hamid bin Haji Ali dan Puan Derma atau Taksiah binti Ismail. Anak sulung dari 8 adik-beradik ini diberi nama Mat Siddiq bin Abdul Hamid. Beliau menerima pendidikan awal di SK Pulau Pemanggil sehingga darjah 4 sebelum berpindah ke SK Bandar Mersing untuk meneruskan pengajian hingga ke darjah 6. Beliau kemudian menyambung pengajian di SMK Mersing hingga ke tingkatan 5. Sebenarnya Cik Siddiq ni kami bukan anak yang ketiga daripada 6 beradik yang pertama yang meninggal. Jadi dia abang lah, saya nak sebut tapi kita tak panggil, kita panggil muda. Saya dengan dia beza jauh kan, jadi tak apa-apa ingat kan. Jadi yang saya ingat dia ni seorang kelakar lah. Memang dalam beradik memang ikut gurau. Tapi dia kelakar, ikut gurau, jarang marah lah. Kelakar sekitar dia tegas. Tegas kan. Kalau dia kata tak boleh ke, jangan ke, buatlah macam itulah. Tapi dalam masa yang sama dia suka gurau. Walaupun dia gurau, dia kelakar, tetapi disuruh orang ikut. Daripada semua dia dapat. Dia tak ada kan, dia dapat. Jadi lagi pun masa awal dia meninggal, kita orang kecil, dia yang jagalah. Saya mengenali suami saya sejak tahun 1979, Disember 1979, dan mendirikan rumah tangga pada Disember 1981 lah. Beliau seorang yang sangat cool, kemudian seorang yang kelakar, bertimbang rasa dan mempunyai pendirian yang tegas.
Sepanjang perkongsian hidup pasangan bahagia ini, mereka dikurniakan 6 orang cahaya mata, 4 perempuan dan 2 lelaki. Kesemua anak-anak mereka kini telah berjaya dalam bidang yang diceburi, hasil panduan dan bimbingan ayahanda mereka, Encik Mak Sedik dan isteri. Sudah semestinya, saat bersama keluarga adalah amat penting bagi pasangan ini. Kebahagiaan dan keharmonian yang mereka kecapi bersama menjadi contoh ikutan buat semua. Encik Mak Sedik memulakan kerjayanya di dalam bidang pendidikan sebagai seorang guru sementara di SK Pulau Pemanggil pada tahun 1974 ketika usianya 18 tahun. Beliau kemudian diarah bertugas di SK Pulau Aur pada tahun 1976, seterusnya ke SK Pulau Tinggi pada 1977 sebelum kembali bertugas di SK Pulau Pemanggil pada tahun 1979. Kami dah kenal dia masa dia saudara ayahnya dengan saya sepupu. Apa ayah isteri ada sepupu. Bukan di Pulau. Dia pernah mengajar saya sekolah dekat. Saya jalan kerja dulu. Suka dengan perusahaan kulit-kulit suka kurang naik pangkat tu sebelum dia bercanggar rambut dia kan. Rambut yang bersumpah lah. Di usianya 21 tahun, Encik Mak Sedik ditawarkan untuk mengikuti program latihan perguruan atau kursus dalam cuti KDC di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Berkat usaha dan ketabahan beliau, setelah 3 tahun bergelar guru sementara, akhirnya beliau diiktiraf sebagai guru bertauliah, seterusnya ditempatkan di SK Lembaga Endau. Jadi guru biasa hanya 8 tahun lebih. Sebab tahun 89, 16 dan bulan 6, 89 saya juga naik pangkat. 689 saya naik pangkat dulu dengan jawatan Menteri Petang SK Bukit Mahkota Api. 1 Februari 94 saya pindah ke SK Bandar Bukit sebagai DPP Hukum. SK Bandar, SK Caplet 10 bulan 1 bulan 12 1994 terus diberi ataupun ditawarkan sebagai jawatan sebagai guru besar di SK Johor Kampung. Sebagai seorang guru besar, berbagai usaha dan buah fikiran telah dicurahkan oleh Encik Mak Sedik dalam memastikan kejayaan sekolah pimpinannya. Antara yang paling membanggakan adalah semasa beliau bertugas di SK Bandar Easter, di mana sekolah tersebut tampil sebagai antara sekolah terbaik Felda dengan 18 orang calon UPSR meraih 5A. Selain menerima liputan meluas melalui media massa, sekolah Bandar Easter turut tercalon sebagai sekolah kluster Felda. Nama Encik Mat Sedik sudah tidak asing lagi bagi penggiat sukan takraw. Menyandang jawatan pengerusi teknik takraw daerah Mersing seawal usia 26 tahun, merupakan titik tolak beliau dalam mengecapi kejayaan demi kejayaan untuk daerah diwakilinya, negeri Johor dan Malaysia. Antara pencapaian tertinggi beliau adalah semasa memegang amanah sebagai pengerusi teknik takraw Malaysia, di mana beliau meneraju pasukan takraw Malaysia ke pertandingan juara takraw sekolah-sekolah ASEAN. Kenangan manis bersama pasukan Malaysia ialah di Indonesia. Pada saya lah di Indonesia memang kenangan manis untuk saya lah. Sebab masa itu bila pertandingan itu, saya diminta untuk memegang regu B. Menjadi regu B. Regu B dipegang oleh guru jurulatif. Bila separuh akhir regu B Malaysia bertemu dengan Thailand. Thailand yang regu B Thailand jumpa regu B Malaysia. Dikalahkan regu Thailand ini. Resam seorang pendidik dengan pengalaman yang cukup luas dalam bidang takraw, beliau pernah dipanggil untuk memberi ceramah berkaitan kursus-kursus kejurulatihan takraw dan turut terlibat di dalam perbincangan pembangunan sukan takraw di Malaysia. Selain sukan takraw, Encik Mat Sedik turut melibatkan diri secara aktif di dalam sukan bola sepak dan olahraga. Beliau merupakan sebahagian dari pasukan bola sepak veteran PSKPP Kota Tinggi dan sering dilantik sebagai ketua kontingen bagi pasukan olahraga Kota Tinggi.
Kepimpinan Encik Mat Siddik juga terserlah di dalam sarana ibu bapa apabila pernah diberikan kepercayaan untuk memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua PIBG di SMK Laksmana untuk tempoh 12 tahun. Selain bidang pentadbiran dan co-curriculum, Encik Mat Siddik juga mempunyai bakat terpendam di dalam bidang seni. Beliau pernah berlakon di samping aktor ternama tanah air, Datuk Jalaluddin Hassan, di dalam sebuah drama bertajuk Jago yang pernah disiarkan di saluran TV1. Sepanjang bergelar seorang guru, Encik Mat Siddik telah menerima anugerah Guru Cemerlang sebanyak 4 kali, selain dianugerahkan pingat Ibrahim Sultan PIS pada tahun 2001 di atas sumbangan dan pencapaian cemerlang beliau. Dia seorang yang mudah disebut. Dia seorang guru besar yang tegas dalam mentadbir sekolah ini. Tapi beliau mudah dibawa berbincang dan bicara. Beliau seorang yang periang, ceria dan mudah bergurau jenaka. Setiap kali dalam perbualan dan ucapan di dalam majlis ada saja seni gurau dan gelak tawa. Ini menjadikan beliau dengan ibu bapa terjadi satu kemesraan antara satu sama. Encik Siddik bukan seorang guru saya yang hebat, dan banyak peningkatan dalam pencapaian pendidikan di sekolah-sekolah dia. Bila dia masuk situ itu, biasalah saya kenal dengan dia, dan tapi banyaklah mengatur apa program dia boleh tercubitkan dalam soal pendidikan, dan Siddik dia sebagai guru besar dia telah mengatur dari segi pelaksanaan di sekolah. Dia adalah banyak peningkatan dalam aspek pendidikan anak-anak dari Indonesia. Bukan seorang yang tegas. Dia nampak hebat. Dan walaupun dia bersara pada umur 58 tahun, kepada saya dia masih mampu lagi untuk melakukan perkhidmatan dia, dan mudah disenangi. Saya dengan dia kadang-kadang ada masa lebih kepada seorang kawan yang dia berseluruh saya pun dia kawan macam tu juga kan. Dia kelakar orang dia, senang nak berbincang, tak adalah satu gap pemisah antara saya dengan dia dalam berbincang. Dia memang begitu aktif dan dia kenal sangat keadaan murid, guru-guru dan juga ibu bapa. Dia sangat baguslah. Masing-masing beliau bertugas sama ada daripada pihak awal dulu biasa sehinggalah dia jadi guru hingga hari ini lah dia berjalan. Saya memperkenalkan kepada Siddik daripada asal kampung. Memang watak dia pun memang cara macam tu lah. Di sekolah ke di mana-mana sama saja. Dia memang tak ada masalah, dia memang suka dia. Kalau ada apa pun masalah, dia macam dia nak marah orang pun dia senyum, dia ketawa. Dia di sekolah tahun 2 ni, saya lihat dan saya dia kalau memang dia jaga dengan anak-anak baik habis sekolah dia tahu. Sepanjang saya mengenali Encik Mat Siddik sebagai guru sekolah dan bangsa dan bangsa, saya memang jaranglah jumpa guru besar yang macam ni. Dia berserah alam, dia cepat bersedia, dia banyak melibatkan generasi kedua dalam apa tu program yang pihak sekolah akan jalankan. Dan saya harap saya akan berjumpa lah tuan pengetua yang macam ni selepas besaran itu sendiri. Saya nampak Encik Mat Siddik ni bagus orangnya, tegas, berpendirian, dan untuk mencapai kejayaan di sebuah sekolah mestilah ada sifat seperti beliau yang tegas, jujur dan juga amanah dari segi skop pandangan dan juga skop pendidikan kepada anak-anak murid dia. Watak dia kadang menunjukkan ya, sambil masa kita berbual, cerita, berdamping,
berbincang sekolah, dan beliau memberi pandangan yang bernaslah kepada kami ibu bapa dan datuk. Beliau cukup menekankan, yang pertama menekankan pelajaran kepada anak-anak cucu untuk memajukan sekolah ini, dan juga beri nasihat pandangan kepada ibu bapa supaya kita bersama-sama dapat menjaga imej sekolah dan juga peribadi anak-anak cucu, dan kecerdikan anak cucu dipentingkan, diutamakan. Beliau merupakan seorang pemimpin yang tegas dalam bekerja dan disegani oleh seluruh masyarakat sekolah. Beliau juga mempunyai satu sifat yang saya rasa mungkin sifat yang istimewa, yang saya rasa cukup mudah kerja dengan beliau, iaitu sifat ramah mesra. Merupakan seorang yang sentiasa mengambil berat terhadap anak buahnya. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi.